إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan juga memberikan kita nikmat kesihatan dan kelapangan masa. Yang mana dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah kita dapat lagi bangun hari ini, gagahkan diri datang salat subuh di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini satu rezeki yang besar Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita semua, dapat datang salat berjemaah, dapat salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima daripada kita amal-amal soleh yang kita lakukan insya-Allah. Jadi hari ini kita akan sambung lagi daripada kisah-kisah hidup dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sering sebut dan kita ulang, kita pada sirah kita menghayati kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bertambah. Dan dengan bertambahnya cinta kita kepada Nabi SAW, cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga bertambah. Sebab syarat nak boleh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mesti melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi, bagi tahu pada mereka, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau mereka nak cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua petanda yang paling mudah untuk kita menilai kita ni selalu tak ingatkan Nabi, selalu tak terdetik nak bersalawat kepada Nabi SAW. Pertamanya kita lihat setiap hari berapa banyak kita selawat kepada Nabi SAW. Sebagai contoh, semalam seharian kita ingat balik berapa banyak kali kita selawat kepada Nabi SAW. Yang kedua adalah berapa banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang kita hayati dalam kehidupan kita seharian. Dan kadang-kadang ia adalah perkara-perkara yang kecil sahaja pun. Sebagai contoh doa-doa yang makthur sebelum tidur, bangun tidur, masuk tandas, keluar tandas, benda-benda sunnah-sunnah Nabi yang Nabi ajarkan kepada kita. Dan itu menunjukkan betapa kita sayang kepada Nabi SAW. Sebab kata orang, seperti orang yang bercinta, semuanya adalah tentang dia yang dicintai. Fikirannya, kata-katanya, bayangannya, perbuatannya, semua tu dibuat nak please, nak mendapatkan redha orang yang disuka. So kita moga-moga berdemikianlah. Moga Allah SWT bantu kita untuk begitu insya-Allah. Jadi pada sesi yang lepas kita dah habis sampai penghujung Amul Huzn. Kita cerita Nabi SAW melalui satu fasa yang paling sedih dalam hidup Nabi SAW, dan bahkan tahun itu dibabkan dalam sirah sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Maksudnya Nabi berada di the lowest point, maksudnya spiritually, maksudnya emotionally, dan juga dari sudut fizikalnya Nabi sudah kehilangan support. Mula Nabi SAW kehilangan Abu Talib. Walaupun Abu Talib ni bukan orang yang kaya, tapi dia adalah orang yang ada status di kalangan Quraisy, yang menyebabkan Quraisy tak boleh nak mengancam ataupun menyakiti Nabi secara fizikal. Tapi kemudian selepas peristiwa boykot, Abu Talib pun jatuh sakit dan meninggal. Nabi sudah kehilangan support fizikal dan authority support. Maksudnya kuasa yang ada pada Abu Talib waktu itu telah melindungi Nabi daripada bahaya. Tapi kemudian selepas Abu Talib meninggal, selang beberapa ketika yang singkat, Khadijah radhiyallahu anha pula meninggal. Dan Nabi sudah kehilangan orang yang selama ini memberikan ketenangan, yang memberikan motivasi di rumah Nabi SAW. Yang mana sahabat sehingga bercerita Nabi tidak senyum lama sebab kesedihan kehilangan Khadijah radhiyallahu anha. Dan kita jangan lupa Nabi kehilangan Abu Talib juga dalam keadaan yang begitu emosi. Nabi nak Islamkan dia sampai saat yang terakhir, tidak berjaya. Kemudian Nabi kata mungkin orang Mekah dah tak terima Nabi pergi ke Taif. Di Taif juga Nabi diperlakukan dengan sangat dahsyat, sehingga Aisyah radhiyallahu anha tanya, adakah hari yang lebih teruk daripada Uhud? Nabi kata ada. Uhud tu Nabi dah patah gigi, Nabi dah injured semua. Nabi kata ada lagi hari yang lagi teruk, iaitu di Taif.
Dan kita cerita dah panjang bagaimana peristiwa Taif. Nabi dilempar sepanjang 3 batu berjalan. Kita sekali satu batu dah habis, tak boleh tahan lah. Nabi dilempar tanpa henti sejauh 3 batu Nabi berjalan, sehingga Nabi darah Nabi bertakur dalam kasut dan sebagainya. Dan kita bacakan doa yang Nabi sebut, sehingga kan ada nota kaki doa itu tidak ada sanad yang kuat, tetapi ulama sebut perkataan seperti ini hanya lahir daripada Nabi. Manusia lain tak boleh nak berdoa seperti ini. Ini memang daripada Nabi SAW. Lalu kita sebut bila Nabi sudah berada dalam keadaan yang orang tak support, Nabi pun dah sedih dengan kehilangan ni, Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan sesuatu yang ajaib kepada Nabi SAW, yang mana kita umat ni tak dapat ikuti benda ni, iaitu Nabi SAW melalui satu journey ataupun satu perjalanan yang disebut dan dipopularkan Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj. Nabi SAW diisra'kan kemudian dimi'rajkan. Itu yang biasa kita sebut demikian. Dan di kalangan ulama sirah ada yang berbeza pandangan tentang bila peristiwa ini berlaku. Ada yang bahkan sebut sebelum Khadijah meninggal dan sebagainya. Tetapi pandangan yang paling kuat kita simpulkan, sebab tak nak masuk panjang tentang, ada beberapa pandangan. Kalau kita buka Ar-Rahim Makhtum pun start bab tu dengan beritahu ada beberapa pandangan tentang Isra' wal Mi'raj ni. Tapi disimpulkan ia peristiwa yang berlaku selepas Khadijah radhiyallahu anha meninggal, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan apa antara bukti yang paling kuat? Sebab dalam peristiwa itulah salat difardukan. Dan ada hadis yang sahih, Khadijah radhiyallahu anha meninggal sebelum salat difardukan. Maksudnya ia berlaku selepas Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Maksudnya waktu fasa di hujung Mekah. Sebab habis bab Isra' wal Mi'raj ni, kita akan lihat bab seterusnya adalah Nabi dah bersiap sedia menyusun segala urusan untuk hijrah ke Madinah. Okay? So kita hari ini akan cerita tentang serba sedikit tentang Isra' wal Mi'raj. Dan Isra' wal Mi'raj ni antara bab yang sebenarnya paling rumit untuk diceritakan. Sebab satu, dia luar biasa. Dia, kalau kita cerita ikut scientific term, dia melangkaui hukum fizik ataupun hukum sains yang manusia boleh nak buktikan. Jadi kita akan lihat. Dan ia juga ada banyak riwayat, lebih kurang 20 orang sahabat yang meriwayatkan, dan tidak ada chronological order. Maksudnya susunan ikut turutan yang betul-betul tepat. So sebagai ulama susah nak susun ikut cerita mana dulu mana kemudian, mana dulu mana kemudian. Dan sebab itulah ada juga pandangan ulama yang beritahu barangkali peristiwa ini berlaku terpisah. Isra' satu hari yang lain, Mi'raj satu masa yang lain. Dan mereka sebut ada beberapa hujah mereka. Dan ada yang juga menyatakan barangkali ia berlaku berkali-kali, bukan sekali. Maksudnya bukan sekali Nabi pergi, ada beberapa event. Tapi pandangan yang paling kuat, kalau kita rujuk pada surah Al-Isra' kan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, satu malam. So Allah SWT sebut berlaku pada satu malam. So majoriti ulama kata ia berlaku sekali lah, satu malam. Dan ia berlaku kedua-duanya serentak. Maksudnya Isra' sekali, kemudian selepas Isra' terus Mi'raj. So itu yang kita akan cerita. Tapi sebelum kita pergi jauh, Isra' tu maksudnya adalah perjalanan malam. Okay? So dalam sirah ni Nabi berjalan. Kita akan cerita bagaimana Nabi berjalan daripada Mekah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah Nabi naik daripada bumi ke langit. Okay. Dan hadis ini Nabi SAW ceritakan bagaimana peristiwa ini bermula. Ada dua riwayat yang menceritakan. First, Nabi SAW sedang tidur di dalam kawasan Hijr Ismail. Lalu tiba-tiba datang Jibril AS, bangkitkan Nabi SAW dan bagi tahu Nabi akan berangkat ke satu perjalanan yang jauh. So Jibril AS suruh Nabi tawaf 7 kali. Dan ada satu lagi riwayat lain beritahu Nabi sedang tidur di rumahnya. Dan kemudian Jibril AS, Nabi kata dilihat seperti atapnya dibuka, dan Jibril AS bagi tahu seperti mana yang diberitahu tadi, dia akan dibawa ke satu perjalanan dan dia diminta tawaf. Lalu Nabi SAW buat tawaf. Kemudian diceritakan dalam riwayatnya Nabi SAW telah dibelah dada.
telah dibelah dadanya. Dan ini kali keberapa Nabi dibelah dadanya? Kali kedua. Dulu Nabi pernah dibelah dadanya sewaktu dia umur kecil, 4 atau 3 tahun waktu tu. Dan sewaktu itu diceritakan malaikat mengeluarkan sesuatu yang hitam atau tanda yang dikeluarkan, yang dibersihkan daripada hati Nabi SAW. Tapi dalam peristiwa ini ia tidak berlaku. So ulama komen, para ulama sirah sebut ia adalah satu perbuatan oleh Jibril AS untuk bagi kekuatan kepada Nabi SAW. Sebab Nabi akan lalui satu benda yang luar biasa selepas tu, satu persiapan, tak tahu apa yang dilakukan. Dan Nabi SAW sebut, telah dibawa kepada aku bekas daripada emas yang diisi dengan iman. Dan ada juga yang sebut diisi dengan Zamzam. Lalu dikeluarkan hati Nabi SAW dan dibersihkan dan diletakkan semula. Kemudian Nabi SAW dibawa kepadanya satu dabah, satu binatang fizikal, satu binatang fizikal yang kita panggil namanya burak. Burak tu sebenarnya nak menggambarkan kelajuan dia, kilat, macam kilat laju. Okey. Dan kita pun ada burak air kan. Lebih kurang begitulah. Burak air tu diambil daripada sini namanya. Dan binatang ini dibawa kepada Nabi SAW. Nabi pun tunggangi dia. Dan Nabi kata binatang ini bila dia melangkah sejauh aku boleh melihat. Maksudnya satu langkah dia ambil sejauh Nabi SAW boleh lihat. Kita daripada Bangi ni pun boleh nampak KLCC pada waktu malam. Itu 30 km dah. Tapi kita boleh tak nampak lagi jauh daripada tu. Kita boleh nampak lagi jauh daripada tu. Kita boleh nampak benda-benda yang jauh lebih. So burak ni punya laju dinampak jauh sampai sejauh mata memandang. Itulah satu langkah dia. Dan memang dia adalah satu binatang yang fizikal. Maksudnya ada daging, ada darah. Dia adalah satu binatang yang fizikal, yang betul-betul ada di depan mata. Dan Nabi kata dia lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keldai. Okay? Lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keldai. So di pertengahan sikit. Dan sebahagian orang bila kan cerita-cerita Nabi ni kemudian didongengkan dan sebagainya, lalu kita ada gambaran kuda yang ada sayap tu kan? Kita biasa tengok movie, tengok cerita, kartun-kartun pun cerita. Lalu kita kata burak mesti macam tu. Tak, Nabi tak sebut dalam hadis burak ada sayap ke tak ada. So kita tak tahu sama ada bagaimana bentuk dia. Okay. Lalu Nabi SAW naik ke atas burak. Dan burak ini bila orang yang dia tak kenal first time naik, dia macam mana dia buat? Dia melawan. Dia macam tak tenang. Lalu Jibril AS biasa orang tengok orang pukul kuda tu kan, dia pukul sekali dan dia beritahu, malu tak dengan ni? Tak malu ke kau? Yang kau tunggang kat belakang ni adalah yang paling diberkati daripada semua yang pernah tunggang kau sebelum ni. Maksudnya apa? Burak pernah ditunggang oleh orang lain, dan dia ni hanya digunakan untuk purpose ni. Tapi apa yang ada sebelum tu kita tak tahu. Tapi yang kita tahu Nabi SAW naik pada ketika ini. Engkau tidak pernah ditunggangi oleh orang baik seperti ini, kata Jibril AS. Lalu burak terdiam seketika dan tidak bergerak. Maksudnya baru dia tenang. Kemudian Rasulullah SAW segera menaiki belakang burak, diikuti oleh Jibril menuju Masjidil Aqsa. So mereka terus pergi ke Masjidil Aqsa. Sepanjang perjalanan Jibril menemani Nabi SAW dan mengajak baginda berbicara dan menghiburnya. Maksudnya is a journey. So mereka dalam perjalanan tiba di Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, kalau dirujuk dalam sejarah, sebenarnya waktu itu belum ada struktur ni. Qubbatus Sahra, binaan ni semua belum ada. Dan bahkan ada konflik waktu itu yang sedang berlaku di kawasan Aqsa. Empire yang menguasai negara sewaktu itu telah abandon, telah membiarkan Aqsa ni terbiar, kawasan ini tidak terjaga dan sebagainya. Tapi waktu Nabi SAW datang, pada mata Nabi ia kelihatan sebagai satu masjid. Ia kelihatan seperti sebuah masjid. Lalu Nabi SAW sampai di situ dan ia berlaku sangat singkat. Dah bayanglah kalau
So sejauh mata memandang, satu saat kita boleh mungkin pergi, mungkin 100 km pun boleh pergi satu saat. So dia sangat pantas. Dan dalam ni pun dicerita, so waktu itu Masjid Al-Aqsa sedang dikepung oleh pasukan Rom dari segenap penjuru. Tapi mereka tidak dapat melihat Nabi, dan Nabi melihat sesuatu yang lain. Sampai di situ Nabi beritahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi ikat burak tu dekat gelang pintu masjid yang biasa menjadi tempat para anbiya ikat binatang tunggangan mereka. Maksudnya memang dah ada parking spot dah kat situ. Macam kita ada parking imam kan. Ni ada parking burak tu, parking tempat anbiya semua datang, dia akan ikat di situ. Dan kenapa kena ikat? Sebab dia haiwan yang akan lari kalau tak ikat. So dia telah diikat. Lalu Nabi SAW masuk dan lihat, dan di sini ada sekali lagi dua riwayat. Satu riwayat Nabi SAW tak nampak pun lagi siapa-siapa dekat situ. Nabi pergi salat dua rakaat, Nabi bagi salam, dan Nabi lihat di belakang, Nabi terkejut. Semua para Nabi ada di belakang Nabi SAW, menjadi jamaah kepada Nabi SAW, jadi makmum. Satu lagi riwayat, setibanya di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah SAW terkejut sebab para Nabi telah menunggu baginda. So saya bezanya apa? Satu Nabi lepas solat baru Nabi tahu. Satu lagi riwayat cerita sebelum solat lagi Nabi dah jumpa dah semua. Dia nampak dah semua Nabi. Daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada berapa ramai? Ada 120,000 lebih Nabi. Dan semua mereka ada di situ. Dan semua mereka salat dalam satu saf. Maksudnya satu line. Macam mana keadaan itu berlaku? Wallahu a'lam. Okey, wallahu a'lam. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, semua Nabi ada, daripada Adam alaihissalam sampailah kepada Isa alaihissalam. Wajah mereka memancarkan kesucian cahaya kenabian dan kerasulan. Semua mereka turun dari langit untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni seorang yang sedang bersedih, tiba-tiba experience seperti ini, kita akan rasa seronok. Even sebenarnya orang yang depression, antara benda yang doktor akan nasihatkan adalah pergi berjalan, pergi duduk di tepi pantai, pergi bercuti, pergi ke pulau, tenangkan fikiran, dapatkan kerehatan. Dan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dapat sesuatu yang luar biasa daripada Allah SWT. Dalam waktu yang Nabi berada dalam keadaan paling sedih, lalu Nabi dibawa, dan mereka berdiri dan berbaris untuk solat di Baitul Maqdis sambil menantikan Jibril yang akan menentukan siapa yang menjadi imam. Lalu Jibril beritahu kepada Nabi SAW, Nabi ke hadapan, kau jadi imam. Dan apa poin dari situ? Kita dapat tahu Nabi SAW adalah imam bagi para rasul. Dan Alhamdulillah kita kena bersyukur, dan kita kena bangga, dan kita kena hargai. Kita ni umat kepada Nabi yang mengetuai semua para anbiya, mengetahui semua rasul. Nanti kita akan lihat dalam perjalanan Nabi ke langit nanti, bahkan nanti ada Musa alaihissalam akan sebut betapa untungnya umat ni datang last tapi akan masuk syurga first. So kita ni kena bersyukur dengan nikmat yang besar ni. Sebab tu kita kena sungguh-sungguh dengan sunnah Nabi SAW. Kalau kita betul-betul bangga dan seronok menjadi umat Nabi SAW, kita kena hargai perkara tersebut. Selesai solat 2 rakaat, Rasulullah SAW melihat ke arah para Nabi. Ketika itu Muhammad teringat akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanyakanlah kepada Rasul-Rasul kami tentang yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah. Maksudnya semua Nabi ni adalah orang-orang yang paling hebat pernah hidup atas muka bumi. Semua mereka membawa mesej yang sama, tauhid yang sama, membawa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sama. Selesai event itu, Nabi SAW cerita kepada kita, Jibril alaihissalam offer 2 perkara. Satu arak, satu lagi susu. Dan Jibril alaihissalam beritahu, pilihan engkau ini adalah untuk umatmu dan ia ada kesan untuk umat ini. Dan kita kena ingat, sewaktu itu arak dah haram ke? Arak belum haram lagi. Dan orang Quraisy di Mekah pun minum dan sebagainya. Benda tu belum diharamkan. Dan kita pun tahu kisah pengharaman arak ni berperingkat kan. Tidak immediate, tidak drastik.
Dan bila Nabi SAW ditawarkan dua perkara ini, Nabi SAW memilih susu. Lalu Jibril AS bagi tahu, engkau diberi petunjuk dan umatmu juga akan diberi petunjuk wahai Muhammad. Kata Jibril setelah menyaksikan Nabi SAW memilih susu. Dan itu sebenarnya simbolik bagaimana satu minuman yang suci, yang bersih, yang fitrah dibanding dengan satu minuman yang memabukkan, yang diperam, yang baunya pun tidak baik. Kalau kita pernah ada pengalaman, siapa kerja KL tak janggal kot, lalu tepi bar, tepi tempat orang minum arak, bau dia macam lalu tepi tandas awang, busuk bau arak ni sebenarnya. Dan Nabi SAW memilih susu nak menunjukkan betapa sucinya dan fitrahnya Nabi SAW. Dan demikianlah untuk kita juga. Moga Allah SWT jadikan kita orang yang dekat dengan fitrah dan suci perkara yang kita suka. Dan Allah SWT cerita dalam surah Al-Isra perkara ini, subhanalladzi, Allah SWT telah memperjalankan jasad dan ruh Nabi. Sebab apa di-emphasizekan dalam terjemahan ini jasad dan roh? Sebab ada orang sangka tantang Nabi mimpi je. Sebab macam tak logik, macam mana nak prove benda ni scientifically. Nanti lagi lah kita nak cerita Nabi naik ke langit, kita tengok movie-movie angkasawan, kena pakai semua oksigen support, baju-baju ni semua, dengan suhu yang terlalu sejuk di atas, tak ada oksigen. Macam mana manusia boleh hidup? Secara sains manusia tak boleh bernafas, kulit manusia tak boleh tahan dengan tekanan udara, tak boleh tahan dengan kepanasan dan sebagainya. So scientifically macam tak boleh nak prove. Tapi nak beritahu miracle-nya, ajaibnya benda ni, sebab Allah boleh buat bagi Nabi SAW cross semua langit ni, naik borak. Dan tak diceritakan lah Nabi pakai spaceship, punya mask ke apa ke, tak ada. Nabi dibawa bersama dengan Jibril AS naik borak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudiannya menaikkan baginda ke langit ke-7 sehingga Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW kembali ke Mekah pada malam yang sama. Journey yang sangat singkat, tapi pergi yang paling jauh manusia boleh pergi. Dan itu adalah distance yang paling jauh manusia pernah sampai. Tak ada manusia lagi pernah sampai ke tempat mana Nabi SAW pernah sampai. Dan seterusnya, bila selesai event di Masjidil Aqsa, Nabi SAW pilih susu. Kemudian Jibril AS membawa Nabi SAW naik ke langit. Nabi SAW dan Jibril tiba di sempadan langit dunia. Lalu kedua mereka meminta izin untuk masuk. Malaikat bertanya yang menjaga pintu langit untuk masuk ke langit yang ke seterusnya, siapa? Nabi ditanya kepada Jibril. Lalu Jibril jawab, aku Jibril. Lalu pintu langit dibuka. Di sana Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Adam AS, ayah kepada semua umat manusia ni. Dan sebelum tu kita kena clear, jauh mana bumi ni dengan langit yang pertama? Saya setakat Asia fly tu ke? Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Maksudnya sejauh mana kita masih jumpa bintang, itu masih langit yang pertama. Dan saya pernah sebut sebelum ni, ada satu teleskop yang dicipta oleh NASA, teleskop Hubble teleskop. Tuan-tuan boleh YouTube, ada dokumentari pasal Hubble teleskop ni. Dia adalah teleskop yang paling jauh pernah dicipta oleh manusia. Maksudnya paling hebat pernah dicipta oleh manusia untuk menangkap image yang paling jauh di angkasa. Dan mereka hantar benda ni, dan bayangkan image yang dibawa balik adalah ribuan, bahkan ratusan ribu bintik-bintik hitam. Dan mereka kaji apa benda yang dalam image tu. Rupanya setiap satu bintik tu adalah satu galaksi di angkasa. Dan itu masih dalam lingkungan langit dunia. Dan bayangkan kita ni, bumi kalau dibandingkan matahari pun dah jadi macam tak ada apa, kecil dah. Dan baru tahun lepas kita tengok kan gambar Pluto. Gambar Pluto yang paling dekat manusia berjaya tangkap, dan ia memakan masa 10 tahun untuk teleskop tu bergerak dengan menggunakan kuasa nuklear dengan kelajuan 53,000 km, tak ingat per minit kot. 10 minit, 10 jam, 10 tahun sampai di jarak antara Mumbai dan New York. Dia ambil gambar
Pluto tu dia hantar balik image tu ke bumi, dan dia sekarang dalam perjalanan pulang lagi 10 tahun. Itu baru dalam satu sistem solar kita je baru ni. Kita masih kecil lagi ni. Dalam ni je dah berapa jauh. Setakat manusia mencipta paling laju ni 10 tahun nak sampai Pluto. Dan benda tu dalam perjalanan pulang, kalau dilanggar oleh apa-apa batu atau apa-apa meteor, dia akan hancur. Dan kita tak akan dapat semua image dan data yang ada dalam tu. So moga Allah SWT lindungi benda tu selamat sampai ke bumi. So kita boleh belajar banyak benda, melihat kekuasaan Allah SWT. Dan memang dalam surah Al-Isra, bila Allah SWT cerita tentang peristiwa ini, Allah SWT highlight, bagi tahu kenapa Allah SWT jalankan Nabi SAW. Dan kalau kita lihat, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah bagi tahu, aku jalankan hamba aku. Title yang paling mulia dirujuk kepada Nabi SAW, hamba yang paling baik, yang paling sempurna, dijalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam untuk ditunjukkan kepada dia, linuriyahu. Ni package perseorangan ni untuk Nabi seorang, experience min ayatina, kebesaran-kebesaran kami. Dan bayangkan selepas Nabi lihat semua ni, kita sendiri tuan-tuan, bila kita baca website-website pasal astronomi, besarnya galaksi, bumi apa semua ni, kita baca, kita rasa Allah, kecilnya lah dunia ni. Apalah sangat masalah yang ada atas muka bumi ni. Orang duk balah tanah kecil-kecil gitu. Bumi tu pun satu dot pun tak ada dalam skala. So kita rasa alah sikit je bumi ni. So Nabi ni experience perjalanan merentas langit-langit. Lagilah dia kata, mana bumi pun tak nampak dah, mana bumi. Nothing. Dia rasa confident balik, motivasi dia naik. Sallallahu alaihi wasallam, baginda naik balik, dan Allah memang buat perjalanan ni untuk kuatkan Nabi SAW, tunjukkan kehebatan. Lihat, Allah ada jauh lebih besar daripada apa yang Quraisy ni duk kacau kat bumi. Dan sebenarnya ada kisah Nabi-Nabi lain pun mengalami pengalaman-pengalaman seperti Nabi Musa AS, ditunjukkan pada dia kehebatan Allah. Dan Allah kata, supaya aku tunjuk kepada engkau kekuasaan Ibrahim AS dan para Nabi yang lain. Mereka ada pengalaman-pengalaman yang seperti ini. Lalu naik yang pertama, Nabi SAW mengucapkan salam kepada Nabi Adam AS. Nabi Adam menyambut kedatangan Nabi SAW dan mengakui kerasulannya. Dan Allah memperlihatkan ruh-ruh orang yang berbahagia pada sebelah kanan dan ruh-ruh orang yang sengsara di sebelah kiri Nabi SAW. Lalu selesai di situ, berjumpa pertama dengan Adam AS, Nabi SAW dibawa naik lagi ke langit yang kedua. Berapa jauh antara langit pertama dan langit kedua, wallahu a'lam, tak tahu. Setakat manusia kaji ni pun ini je lah yang kita jumpa. Paling jauh manusia pernah sampai ke mana? Bulan. Itu pun ada orang argue kan, betul ke tak sebenarnya. Macam studio lah apa semua, tak tahu, wallahu a'lam. Nak beritahu kerdilnya manusia. Ataupun tuan-tuan nak dapat bayangan betapa dahsyatnya cakrawala ni, mungkin boleh tengok cerita Interstellar tu. Cerita tentang fizik, bagaimana kononnya manusia nak cari tempat lain untuk tinggal. Bumi ni dah tak boleh diselamatkan, so dia nak pindah. Dalam perjalanan nak pindah tu, movie tu menceritakan betapa susahnya nak cari tempat replacement untuk bumi ni. Sampai mereka kononnya berjaya keluar daripada galaksi ni, pergi galaksi lain. Tengok masa kat sana berbeza, 1 jam sama dengan 27 tahun di bumi. So kita dengar, ya Allah, hebatnya Allah SWT cipta. Itu baru setakat manusia kaji tu. Dan filem tu memang dibuat dengan panduan daripada saintis lah. Filem tu bukan dongeng-dongeng. So bolehlah tengok dan cuba dapatkan gambaran. Uish, kita nak pindah dari bumi ni pun tak boleh. Nak cari tempat yang sesuai pun tak senang nak jumpa. Okay. Setelah itu Nabi SAW dibawa ke langit kedua. Apabila pintu langit dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Dua Nabi yang sepupu, ibu mereka adik-beradik. Nabi SAW mengucapkan salam kepada kedua Nabi itu, dan kedua Nabi itu membalas salam dan menyambut kedatangan baginda dan mengakui kerasulannya. Dan dalam riwayat lain kalau kita lihat,
bila datang kepada Nabi Adam kata, selamat datang wahai anakku. Wahai anakku. Sebab dia bapa segala semua manusia ni. Dan bila mereka berjumpa dengan Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi-Nabi lain, mereka kata selamat datang saudara kami. Selamat datang saudara kami. Dan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Zakaria dan Isa. Kemudian dibawa naik ke langit yang ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS. Dan mengucapkan salam. Nabi Yusuf membalas salam dan dia menjawab salam Nabi SAW dan mengakui kerasulannya. Dan memang kalau kita lihat riwayatnya, memang tak cerita mereka sembang apa, ada tak benda-benda lain. Memang itu je. Dan sebenarnya untuk setiap masuk, setiap pintu langit yang nak naik ni kena dapatkan permission. Setiap pintu langit tu malaikat akan tanya, siapa yang datang ni? Dia kata Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad SAW. Adakah dia telah mendapat kebenaran? Ya, dia telah mendapat kebenaran. Dan dia kata, selamat datang, telah sampai orang yang dinanti-nantikan, yang diberkahi diri. Maksudnya malaikat jaga pintu langit ni, high security. Tak boleh masuk macam tu je. Kena minta izin. Dan para malaikat kenal Nabi SAW. Mereka tahu, bila beritahu Nabi yang datang, mereka kata, ya, ini orang yang diberkati. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit keempat. Di sini baginda bertemu dengan Nabi Idris, lalu mengucapkan salam. Nabi Idris membalas salamnya, menyambut kedatangannya dan mengakui kerasulannya. Dan kalau kita belajar Qasas Anbiya, kita akan jumpa satu peristiwa. Nabi Idris AS ni, ada riwayat menyebut dia mati di langit. Jadi kita kena kaji kenapa peristiwa tu boleh jadi begitu. Kenapa dia? Barangkali dia pun ada mi'raj dan sebagainya, tapi dia mati di langit yang keempat. Dan Nabi SAW jumpa di langit yang keempat. Kemudian Rasulullah SAW dinaikkan lagi ke langit yang kelima. Nabi SAW bertemu dengan siapa? Harun ibn Imran. Nabi Harun. Baginda mengucapkan salam kepada Nabi Harun, dan Nabi Harun membalas salamnya. Nabi Harun menyambut kedatangan Nabi SAW dan mengakui kerasulannya. Habis yang kelima, Nabi naik langit yang keenam. Dan di sini berlaku lebih daripada sekadar bagi salam dan greet begitu sahaja. Sampai di langit yang keenam, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi mengucapkan salam dan Musa membalas salam. Dan ketika Nabi nak teruskan perjalanan, Nabi SAW melihat Musa AS menangis. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, mengapa engkau menangis? Lalu Nabi Musa AS menjawab, aku menangis kerana pemuda yang diutus sebagai Rasul selepas dari aku, umatnya lebih ramai yang masuk syurga berbanding daripada umat aku. So dia menangis sebab dia kata umat Nabi ni lebih ramai yang akan masuk syurga. Maksudnya dia terkenangkan umat dia lah, Bani Israel tu, yang paling mencabar itu. Okay. Lalu Rasulullah SAW naik ke langit ketujuh. Dan di sana baginda bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Baginda mengucapkan salam dan Nabi membalas salam baginda serta menyambut kedatangan Rasulullah SAW dan mengakui kerasulannya. Dalam terjemahan ini dia tidak sebut dengan detail. Saya akan quote di situ. Bila naik ke langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim AS bila naik langit yang ketujuh, Jibril bagi tahu kepada Nabi SAW, ini adalah ayah kau. Kan kita dalam tahiyat pun kita baca kan, Nabi Ibrahim ayah kita. Sebab apa? Memang Nabi Ibrahim ni daripada keturunannya lah datang Nabi Muhammad SAW. Dan dia beritahu kepada dia, Assalamualaikum. Dan Nabi Ibrahim AS sebut, selamat datang wahai anak yang mulia dan Rasul yang mulia. Dan habis di situ, dan diceritakan Nabi Ibrahim AS duduk di situ bersandar kepada tiang daripada Sidratul Muntaha, satu pokok yang sangat besar. Dan kemudian di bawah Sidratul Muntaha dekat kepada Nabi SAW. Dan kemudian habis di situ, Jibril bagi tahu ini adalah Sidratul Muntaha.
Dan dari sana Nabi melihat 4 sungai. Di situ Nabi melihat berapa sungai? 4 sungai. 2 sungai, sebahagian sebut 2 sungai di syurga, 2 sungai lagi di atas muka bumi. 2 sungai di syurga tak tahu apa sungainya. 2 sungai yang di bumi yang disebutkan adalah sungai Nil dan sungai Furat. Sungai Furat ada di Iraq, sungai Nil ada di Mesir. So ditunjukkan kepadanya 2 sungai. Lalu Nabi SAW diberikan bayangan tentang bagaimana dapat dibayangkan tentang Jibril yang pernah menghancurkan sesebuah negeri dan bangsa yang terdahulu dan mencabut nyawa segala penghuninya, yang memiliki 700 sayap dan panjang setiap sayap dari timur hingga barat, tertahan di suatu tempat dan dia tidak mampu untuk memasukinya. Lepas daripada situ, Jibril dah tak boleh ikut Nabi SAW. Dan digambarkan, dan Nabi SAW pernah lihat Jibril AS dalam rupa sebenar 2 kali. Sekali di bumi, sekali lagi di dalam peristiwa ini. Dan besarnya Jibril AS ni, dia ada 700 sayap. Satu sayap dia sejauh timur dan barat. Sangat besar lah Jibril AS ni. Okay, sangat besar. Akhirnya Rasulullah SAW melintasi batas itu menuju ke Sidratul Muntaha bersendirian. Nabi pergi seorang-seorang. Malaikat Jibril pun tak boleh ikut. Di sana Nabi mendengar bunyi pena yang mencatat kebaikan dan keburukan, rezeki dan ajal. Itulah alam tertinggi yang sibuk mengatur urusan alam di bawahnya, seperti mencatat takdir, qadar, menghitung dan mengawasi amalan hamba, menurunkan rezeki, menentukan ajal, mencatat kebaikan, menghitung dan menghapuskan kejahatan. Rasulullah SAW berasa takjub ketika melihat Sidratul Muntaha. Baginda melihat pohon yang daunnya sebesar telinga gajah, ditutupi dengan permaidani berwarna-warni dari emas dan cahaya. Ini semua scene yang manusia boleh bayangkan tu? Tak boleh, kita tak boleh nak bayangkan. Bahkan nanti Nabi akan cerita kepada para sahabat, Nabi Musa nampak macam siapa, Nabi Isa muka dia macam siapa, Nabi Ibrahim mukanya macam aku yang paling menyerupai Nabi Ibrahim. Tapi kita yang baca sirah ni, kita boleh bayangkan tak tahu. Tak tahu muka Nabi SAW macam mana, muka sahabat macam mana yang disamakan dengan. Sebagai contoh, Nabi Isa, Nabi sebut mukanya sama seperti Urwah ibn Mas'ud. Orang rasa muka dia macam mana? Kita tak tahu. Tapi Nabi sebut mukanya kemerah-merahan, putih. Nabi Musa badannya besar, tinggi, gelap, tegak, seperti orang-orang Syanu'ah. Orang Syanu'ah macam ni kita pun tak tahu. So Nabi cerita kepada para sahabat nak bagi gambaran yang mana mereka boleh tangkap, tapi kita hari ni tak tahu image tu seperti apa. Setelah itu Rasulullah SAW dinaikkan menuju ke Baitul Ma'mur. Kemudian Rasulullah naik ke atas lagi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh. Sampai di sana Nabi SAW tidak melihat Allah dalam kewujudannya. Aku tidak dapat melihatnya, tetapi aku hanya melihat cahaya, kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tanya kepada Nabi, kau lihat Allah ke? Adakah kau nampak? Kata tak. Maksudnya tak ada orang yang pernah nampak Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Okay? Aku tidak dapat melihatnya, tetapi aku hanya melihat cahaya. Jadi Nabi nampak cahaya. Bahkan Nabi Musa AS dulu sewaktu minta nak lihat Allah, Allah hanya keluarkan cahaya lalu gunung pecah kan. So manusia tak mampu. Tapi salah satu nikmat, bukan salah satu, satu-satunya nikmat yang paling besar nanti di syurga adalah melihat Allah SWT, melihat pencipta kita, melihat Tuhan yang selama ini menjaga kita, memberi rezeki yang fully take control lah ke atas alam ni. Dan itu nikmat yang paling besar dalam syurga, kenikmatan melihat wajah Allah SWT. Maka kita semua direzekikan Allah SWT nikmat yang terbesar. Di hadapan Allah Nabi mendapat perintah salat. Dan saya seramai orang pernah dengar dan belajar waktu sekolah dulu pun, Nabi dapat perintah salat 50 waktu sehari semalam. Turun, Rasulullah SAW turun kembali bawa dapat perintah salat tu. Turun, Nabi Musa tanya, berapa perintah, berapa waktu salat yang diwajibkan kepada engkau? Lalu Nabi SAW begitu 50 waktu. Nabi Musa kata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan solat 50 waktu. Dan dia kata, aku ada pengalaman dengan Bani Israel. Kau pergi minta diskon, minta kurang. 50 waktu sangat banyak, umat kau takkan mampu.
Lalu Nabi naik ke atas langit dan dikurangkan 10 waktu. Jadi 40 waktu. Lalu Nabi turun SAW, ditanya lagi oleh Musa AS, berapa waktu dapat? 40. No. Umat kau takkan mampu untuk buat, dan suruh naik sekali lagi. Lalu Nabi SAW naik lagi sekali, turun 10 lagi, dah jadi 30. Naik sekali lagi, Musa AS suruh tanya lagi, suruh minta kurang lagi. Jadi 20, kemudian jadi 5. Allah SWT bagi final 5. Lalu bila turun, Musa AS masih kata umat kau takkan mampu buat 5 waktu. Tapi Nabi SAW sewaktu itu menyebut kepada Musa AS, dia dah segan, dia dah malu dengan Allah SWT. Tapi aku malu kepada Tuhanku dan aku redha dan menerima perintahnya. Dan sewaktu itu kedengaran suatu suara, engkau telah menerima perintahku dan engkau telah dan engkau telah meringankan kepada hamba-Ku. Ini yang disebut oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya benda tu dah tak boleh nego dah final. Dan itulah waktu diperintahkan kita ni fardunya solat 5 waktu sehari. So kita mampu tak buat 5 waktu sehari? Alhamdulillah, kita mampu. Moga kita juga dakwahkan kepada orang lain supaya mereka juga dapat salat 5 waktu sehari. Sebab tu Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan orang dengan sesuatu yang dia tak mampu tanggung. Dan bila Allah SWT kata fardu 5 waktu sehari, itu sebenarnya kita sangat mampu untuk buat. Lalu orang kata, ustaz saya tak boleh, ini di luar kemampuan saya. No, Allah bagi tahu you mampu. Syaitan yang bagi tahu kita tak. Syaitan yang bagi tahu kita tak mampu. Allah SWT bagi tahu kita mampu. Dan ini yang diceritakan dalam peristiwa Mi'raj. Nabi SAW melihat 2 sungai daripada syurga dan 2 sungai daripada dunia, Sungai Nil dan Sungai Furat. Selepas selesai perjalanan Rasulullah SAW, Nabi kembali ke rumahnya pada malam tu juga. Dan Nabi terkejut apabila melihat bantal di rumahnya masih berada pada keadaan yang sama seperti saat ditinggalkan. Sama, macam sekejap sangat perjalanan itu. Lalu Nabi SAW bila masuk fajar, masuk pagi, Nabi SAW bertemu dengan Abu Jahal. Dan Nabi SAW pergi cerita benda ni. Nabi bagi tahu kepada Abu Jahal, semalam dalam tempoh 1 malam aku telah pergi ke Masjidil Aqsa dan balik semula ke sini. Dan antara hujah kenapa ada ulama sebut barangkali Nabi tak pergi Mi'raj pada malam ni sebab waktu bertemu dengan Abu Jahal Nabi tak cerita benda tu. Nabi hanya cerita dia pergi ke Masjidil Aqsa, kan? Beritahu. Abu Jahal dengar pelik sebab orang Quraisy, dia orang tahu, dia orang biasa pergi berdagang. Kalau pergi Masjidil Aqsa makan masa 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Ni Nabi bagi tahu dia pergi 1 malam, dah pergi malam tadi ni dah pagi ni balik semula di Mekah. Dan Abu Jahal cabar Nabi. Dia tanya kepada Nabi SAW, dia kata, bagaimana pendapatmu jika aku mengumpulkan semua kaum ni datang berjumpa kau dan kau cerita balik benda yang kau beritahu aku ni. Dan sebenarnya dia ingat ni point lah, nak bagi Nabi dicemooh, Nabi diingkari. Dan Nabi punya confident, boleh bawa mereka semua. Dan Nabi memang sangat confident. Nabi balik daripada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi dah melihat sesuatu yang jauh lebih hebat daripada bumi ni. So Nabi confident, kita bawa. Dan pagi itu seluruh penduduk Mekah berkumpul untuk mendengar pengalaman Nabi SAW. Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu Nabi cerita, di antara mereka yang hadir itu adalah pembesar-pembesar musyrik kaum Quraisy. Bila diceritakan, Abu Jahal menyampuk. Nabi tengah cerita, Abu Jahal menyampuk, Muhammad, kebiasaannya kami mengambil masa 1 bulan pergi, 1 bulan balik dari perjalanan ke Baitul Maqdis. Sementara engkau mengaku telah pergi ke sana, kemudian naik ke langit 7. Yang ini sebenarnya tak disebutkan, tapi dalam ini dimasukkan. Naik ke langit 7 dan kembali ke Mekah hanya dalam 1 malam. Maksudnya dia riwayat yang berbeza. Ia sama sekali tidak masuk akal, kata Abu Jahal. Lalu orang-orang yang pernah pergi ke Baitul Maqdis minta Nabi SAW cerita. Sebab Nabi tak pernah pergi Baitul Maqdis sebelum ni. So kalau betul kau pernah pergi, cuba cerita bagaimana keadaan di situ. Dan Nabi pada mulanya Nabi beritahu, aku pergi waktu malam dan tidak jelas apa yang ada yang kelihatan di sekeliling. Tapi kemudian Jibril AS turun
dan melebarkan sayapnya, dan pada sayap Jibril AS Nabi SAW melihat Aqsa seperti berada di depan mata. Lalu Nabi cerita satu persatu dengan detail kawasan Aqsa tu. Dan orang yang pernah pergi semua kata exactly. Nabi cerita ni memang tepat. Dan tak habis dengan tu, mereka cabar lagi, kami nak bukti lagi, dia kata. Sekarang ni ada caravan yang on the way balik daripada Baitul Maqdis. Kalau kau balik daripada sana, kau mesti akan berjumpa dengan dia orang. Nabi kata, ya, aku berjumpa dengan 3 caravan. Nabi cerita, baik, aku merasakan ada satu kafilah yang akan tiba esok, yang dipimpin oleh salah seorang dari kalian. Di depan kafilah itu ada seekor unta dengan 2 titik putih di keningnya, dan seekor unta yang patah tulang kakinya. Nabi cerita kafilah yang on the way tu. So dia orang kena check lah esok. Dan bila Nabi cerita ni, dia orang kata, yes, ini tanda. Esok kita boleh check betul-betul dia ada ke tak ada macam ni. Kami akan menunggu kebenaran kata-katamu, Quraisy kata kepada Nabi SAW. Keesokan paginya, kafilah yang dinantikan telah tiba. Seekor unta ada 2 titik di keningnya, 2 warna putih di keningnya, ada dalam rombongan tu. Dah tanda dah, oh memang betul dia cakap ni. Dan apakah yang telah berlaku pada unta si fulan, tanya Quraisy. Dan mereka kata unta tu telah patah kakinya. Itu yang seekor lagi tu. Kaum Quraisy tidak dapat membantah lagi. Dan ada 2 lagi peristiwa. Nabi SAW beritahu, dia pergi ke satu camp, kafilah ni sedang bercamp. Dia kata ada satu air yang tertutup, Nabi minum dan Nabi tinggalkan di situ. Dan kafilah tu beritahu, ya betul, ada air yang telah diminum dan ditinggalkan di situ. Dan bila diceritakan semua ni, sepatutnya iman kita dah tak boleh buat apa dah lah. Ini checkmate ni. Tapi dia orang kata ini sihir, tak dapat terima. Namun mereka tetap ingkar dan menuduhnya melakukan sihir, dan mereka tak terima. Dan bila benda ni berlaku, mereka ingat ini peluang untuk kita kenakan sahabat-sahabat Nabi. Dan dalam sebahagian buku sirah beritahu memang ada yang murtad. Memang ada yang murtad disebabkan tak boleh terima. Barangkali orang yang baru masuk, yang dia tak boleh terima. Lalu mereka pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tanya, kau tahu tak kawan kau tu sebut apa? Dia kata semalam dia pergi Masjidil Aqsa dan dia balik ke Mekah. Dan Abu Bakar As-Siddiq tanya, siapa yang cerita tu? Nabi SAW. Okey, kalau Nabi SAW yang cerita, mesti benar. Dia kata, dan Abu Bakar sambung, Abu Bakar kata, aku ni orang yang percaya dia dapat wahyu daripada Allah. Setakat benda ni aku tak ada masalah nak percaya. Dan sejak peristiwa itu, Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelaran As-Siddiq, yang membenarkan. Maksudnya dia tak bagi second thought. Oh, Nabi cakap macam tu Okey, nanti aku check balik. Dia even tak cakap macam tu. Dia kata Nabi yang cakap kan. Nabi cakap betul. Maksudnya dia punya hati dia penuh, solid iman dia kepada Nabi SAW. Tak tergoncang walau sikit. Walaupun dengan peristiwa pada saat itu mustahil boleh berlaku lah kalau ikut akal logik manusia yang kita ada hari ini. Jadi itu sebenarnya secara ringkasnya cerita ni. Sebenarnya ada lagi babak-babak. Nabi melihat azab. Nabi melihat bagaimana orang yang makan riba diazab, bagaimana orang yang makan harta anak yatim diazab, bagaimana penzina-penzina diazab. Tapi InsyaAllah kita akan kongsikan pada akan datang. Terfokus untuk masa. Dan dalam Al-Rih Maktum, siapa yang ada buku Syekh Safir Rahman tu boleh baca. Banyak yang dipetik daripada Zadul Ma'ad diceritakan tentang perjalanan ini. Dan sebenarnya oleh sebab ada banyak kan riwayat yang kita akan jumpa banyak lagi info-info lain yang lebih banyak daripada apa yang kita cerita tadi. Dan barangkali dialog juga sedikit berbeza. Dan sebab sahabat Nabi ni bila dengar, mereka tidak dengar serentak mungkin. Ada seorang dengar cerita kat sini, ada seorang dengar cerita kat sini. So bila mereka riwayatkan, kita tak tahu nak susun mana satu yang dulu, mana satu yang berlaku dulu, mana satu berlaku kemudian. Sebagai contoh, kita pernah kuliah ni, yalah sekarang kita cerita sirah, tapi contoh kita cerita benda lain, semua dapat ada poin-poin yang diingat. Balik dia orang cerita. Orang yang dengar tu tahu tak mana satu sequence dulu? Tak tahu, susah nak tahu. Ustaz tu cerita yang ni dulu ke dia cerita yang ni dulu? Orang yang dengar tu tak tahu. Orang yang datang kuliah dia mungkin tahu nak dia cerita ni dulu, dia cerita ni kemudian. So begitulah, ada benda-benda yang tak boleh nak reconcile.
dia duduk dalam keadaan tidak tersusun mengikut kronologi. Even sirah sebenarnya pun tidak ditinggalkan, maksudnya ditulis untuk kronologi tinggal gitu. Dia mula ada dengan events, kemudian dia susun ikut tarikh, tahun dan sebagainya. Dan beberapa hikmah secara cepat. First kali Nabi SAW boleh gambarkan keadaan Baitul Maqdis dengan terperinci, dan itu sebenarnya bukti Allah Subhanahu Wa Taala memang memberikan wahyu dan Nabi SAW menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kemudian Nabi SAW dan nak beritahu dalam setiap kepayahan dalam hidup, Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan kemudahan dan hikmah-hikmah yang besar. Dan Nabi SAW mengalami perkara tersebut. Dan simboliknya bila tak ada lagi dah orang boleh support engkau di bumi, nah naiklah ke atas kepada Tuhan yang akan support engkau sentiasa. So tak ada dah kat bumi, Allah SWT kata naik ke atas. Sebab tu kita dalam hidup ini, bila ditimpa musibah, diuji, kita banyak mana je kita boleh mengadu kat manusia. Manusia kalau macam mana dengar pun kita mengadu, dia sebenarnya tak boleh buat apa pun. Dia hanya boleh dengar. Kalau dia baik sikit, dia kata, dia bagi nasihat dan sebagainya. Kalau tak, ya aku pun ada masalah juga, sabar macam tu je lah kan. So kita mengadu kepada Allah SWT yang boleh membantu kita. Okay. Peristiwa Isra Mi'raj membuatkan keimanan Abu Bakar semakin jelas dan nyata. Maksudnya kita juga bila baca kisah ni, keimanan kita juga semakin kuat dan mantap. Sebab peristiwa-peristiwa ini telah dibuktikan zaman Nabi lagi memang betul-betul berlaku. Dengan apa yang Nabi cerita, Nabi sebutkan dan sampaikan kepada umat. So itu sedikit cerita tentang Isra wal Mi'raj. Semoga Allah SWT bantu kita untuk rajin baca lagi sirah dan fahamkan dan gali lagi banyak cerita yang ada berkaitan dengan bab ini. Semoga iman kita bertambah dan keyakinan kita kepada Nabi SAW bertambah. Dan kita doa moga satu hari nanti kita dapat masuk syurga Allah SWT. Kita dengar sendiri daripada Nabi SAW cerita. Cuba cerita Isra Mi'raj. Tak payah dah nak mana satu dulu, mana satu kemudian. Kita dengar je Nabi cerita ya. So moga Allah SWT rezekikan kita nikmat yang seperti itu. Apa yang baik dari Allah SWT, apa yang kurang dan tersilap, tersasul daripada kesilapan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.